5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak sambung daripada tajuk analisis daripada modul kejoran A. Kejor A. Tengoklah kejor A awak. Kita akan tengok daripada awal. Nanti pelajar kena tanda tajuk mana yang telah keluar dan kenapa kita letak dalam modul kejor A. Mesti ada sebab. Jadi, kita mesti linkkan dengan analisis ini. Kalau kita katakan tajuk imperialisme. Okey, tengok. Tajuk yang awal yang saya letak ini ialah tajuk imperialisme. Di sini tarikh ni kita anggap tahun lah. Kita letak tahun. Imperialisme, jumpa tak dekat buku teks awak? Kalau kita tengok imperialisme ini, yang ini saya letakkan video bimbingan. Ini video, ada. Jadi kalau awak perasan, tapi kebanyakannya awak tak perasan pun buat apa kita nak ambil hantar lah. Dia buat ke tak buat Baik, kita tengok tajuk imperialisme ini kali terakhir keluar bila. Di sini bila kita nak buat analisis, kita akan tengok kali terakhir di soal tentang imperialisme ini SPM 2014. Tengok sini. SPM 2014. Ini 2014 dan SPMU 2016. Baik, apa yang ditanya dengan tajuk imperialisme? Pelajar kalau nak kuasai ini tak lari daripada sebab berlaku imperialisme. Kalau ada, awak tulis dekat tempat awak tu. Sebab imperialisme. Kita tengok. Kalau dia nak soal, dia akan soalkan tentang maksud imperialisme. Besar benar. Kecil benar. Kita letak yang sedang-sedang sajalah. Nampak ni. Maksud imperialisme. Ini nampak. Maksud. Kalau kita tengok sini, tentang sini pun maksud. Sini pun apa itu imperialisme. Sini pun terangkan sebab imperialisme. Ini dua negara imperialisme yang terakhir. Benda yang sama. Maksud dan sebab. Jadi kita tahu sekurang-kurangnya kita tak akan hilang markah di situ. Pelajar tak akan hilang markah kalau keluar tajuk imperialisme yang awal-awal ni. Itu yang pertama. Yang kedua, birokrasi. Yang ini juga ada video. Apa itu sistem birokrasi? Yang pelajar belajar. Apa itu birokrasi? Sudah tak ingat? Teringatlah birokrasi ni apa? Tentang sistem pentadbiran penjajah. Tengok dekat buku teks tu. Sistem pentadbiran zaman penjajah. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok soalan yang pernah keluar, birokrasi, cuba kita tengok. Ini birokrasi barat ni. Okey. Dia kali terakhir di soal ialah tahun 2013. Lama dah ni Hati-hati pelajar dengan soalan ni. Dah lama ni. 2013. Birokrasi barat. Apa yang kita nak baca kalau birokrasi barat? Kalau ada buku teks, pelajar boleh tanda. Sebab saya tak akan buat dua kali Analisis tak akan buat dua kali. Nanti sebab kalau pelajar tak ada, kita anggap dia bukan tak minat. Tak adalah Kena tak boleh nak ulang lah Okey. Dalam birokrasi ni kalau kita tengok, yang keluar ialah, cuba tengok. 2013 ditanya tentang ciri-ciri sistem birokrasi. Cuba tengok dekat buku awak yang warna tu. Ada warna-warni tu kan? Ciri-ciri sistem birokrasi. Tahun 2015, dia tanya ciri-ciri juga. Jumpa ke ni? Macam tak jumpa je. Jumpa man? Okey.
Bermaksud ciri-ciri kalau soalan esei, dia tak lari daripada 4 markah. Sini tengok 4. 4. Baik. Yang kedua dia akan tanya mesti kesan. Tengok kesan. Kesan. Reaksi ni kesan lah. Ini tidak puas hati, kesan. Kalau kita baca buku teks, kita boleh tengok. Dan ini ada juga soalan 2014 SMU. Kalau kita nak baca, maksudnya ialah sebab birokrasi diperkenalkan, kesan. Kuasailah yang itu. Sebab pelajar tak nak tengok. Ada setengah pelajar buku analisis ni dia kena print. Dia akan tengok. Pelajar Cina dia buat. Sebab saya ada kelas tuition dengan pelajar Cina di Manjung. Setiap minggu dia ke cikgu. Ini sudah keluar kan? Ada tahu? Mana you tahu kita belum masuk lagi? Saya dah tengok analisis. Kita tak ada. Awak mengharap cikgu Gani buat lah. Kalau cikgu Gani mati, tak ada lah. Harap cikgu Dayah pula. Cikgu Dayah tukar. Udah. Lepas melejat kita dah. Udah. Siapa nak ngajar ni? Pengetua nak ngajar. Okey. Ini ialah bab 1. Dalam bab 1 ni kita jangan tinggal satu tajuk. Pelajar. Yang dah lama tak keluar. Agak-agak tajuk apa? Thailand. Thailand ni pelajar. Dia tidak pernah disoal. Dalam SPM. Tak pernah. Kalau kita tengok Thailand ni. Kita tengok sini. Pelajar nampak tajuk Thailand. Nampak? Thailand. Kosong. Bawah tu kosong. Baik sistem birokrasi, baik sistem nasionalisme. Kedua-duanya tidak pernah disoal. Tengok Thailand. Kosong. Sini pun kosong. Jadi tajuk yang tak pernah disoal ni, kita janganlah buang. Apa kita nak baca dalam Thailand ni? Okey, saya tulis dekat tepi ni. Dia ada 2. Satu ialah B. Birokrasi. Birokrasi barat. Satu lagi ialah nasionalisme. Jangan terbalik. Nasionalisme ni tahap 1, tahap 2. Birokrasi zaman Mongkut dan Chula Longkorn. Nasionalisme zaman siapa? Nai Pridi. Budak. Tak pernah dengar nama nak cikgu. Mesti cikgu tak ajar ni. Nai Pridi Panomyang. Pibol Sanggaram. Tengok. Dalam bab 1 akhir sekali. Thailand lah. Okey. Kita tengok tajuk. Itu. Dalam Kejora pun ada. Kalau kita tengok dalam modul Terengganu pun ada lah. Kebanyakan modul-modul dia sudah mula mengeluarkan tajuk fokus. Baik. Itu ialah tajuk bab 1. Okey, bab 2. Okey, kalau kita tengok bab 2 di sini dia letak perjuangan pemimpin tempatan kecuali Tok Janggut dan Mat Saleh. Yang paling popular ialah sudah tentulah Datuk Maharaja Lele. Okey. Kalau kita tengok tajuk Maharaja Lele ni, bab 2 ni, perjuangan nampak Dul Said, Mat Saleh, Maharaja Lele ni kalau terakhir bila? 2017. Ini paling popular Jadi yang ini kita tak boleh jangka. Maharaja Lele pernah keluar, Linggir pernah keluar, Mat Saleh, Dul Said. Okey. Kalau kita tengok di sini saya letak kali terakhir keluar ialah tahun 2017. Saya letak P lah. P ni maksudnya pelajar popular. Kebanyakan tokoh. Kecuali Linggir. Linggir sikit sangat. Mana tahu-tahu ini dia keluar tentang Malaysia Timur, Sabah Sarawak. Siapa penentang Sabah? Sabah siapa dia? Mat Saleh. Jangan terbalik. Udah. Kalau Sarawak, Rentak. Kita jangan terbalik. Kita biar dia keluar. Terangkan perjuangan nasionalisme di Sabah. Rentak buat tulis. Biar. 6 muka surat. Rupanya kosong. Yang ini tak ada video. Saya tak buat pun video yang ini. InsyaAllah kita akan buat kemudian. Tetapi penekanan saya ialah kepada ini. Tajuk akhbar
majalah dan novel kalau pelajar perasan. Memang saya tekankan termasuklah tajuk di sini ialah persatuan. Kenapa kita tekankan tajuk ini pelajar? Cuba tengok modul awak. Kenapa kita tekankan tajuk ini? Okey, kita tengok sama-sama di sini. Okey, akhbar dan majalah. Pelajar nampak ya? 2004. Lama benar. Belum lahir kan? Sudah lahir. Tengah tumbang terbalik lah jalan kan? Okey. Akhbar 2015, majalah dan novel tidak pernah keluar. Jadi kita tumpukan akhbar ni. Okey, saya letak 2015. Akhbar. Isu akhbar ni tentang akhbar mingguan Malaysia, utusan Malaysia tutup. Kena tengok juga ya. Hari ni utusan Malaysia dibuka balik, isu semasa, peranan akhbar dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok, dia tanya apa nampak? Dia mesti tanya isu semasa. Isu yang dibangkitkan oleh akhbar. Betul ke eja akhbar macam tu? Dia akhbar kan? Isu lah. Nampak? Isu. Jadi bacalah isu. Kenapa akhbar hari ini pelajar kurang minat? Mesti ada sebab kan? Kenapa kita tak suka baca surat khabar hari ini? Tak ada gambar mungkin. Kedua, susah nak bawa. Tak ada warna mungkin. Online. Banyak surat khabar online. Pagi-pagi dah dibaca dan sebagainya. Baik kita guna duit untuk top up. Contohnya. Akhbar. Mungkin kita kata kena mencari satu alternatif barulah. Bagaimana nak menarik generasi Y. Awak generasi Y lah. Saya ni generasi apa tak tahulah ya. Y ni apa maksudnya? Z lain ni. Awak generasi Y. X Y. Next Z. Z ni bukan generasi kereta terbang kot Baik. Isu. Majalah. Baik, tengok persatuan. Persatuan ni kalau tengok dalam SPM dia tak pernah keluar. Nampak? 2015 ni SPM ulangan. Jadi saya letak sini 2015 U. Ini berkaitan dengan persatuan. Yang ni saya dah buat video. Jangan kata tak pernah tengok. Tengok video bimbingan saya berkaitan dengan tajuk ini. Soalan ujian kita. Apa keluar? Kesatuan Melayu Muda. Ramai yang tak jawab. Siapa nama pemimpin Kesatuan Melayu Muda? Sudah. Ibrahim Haji Yaakob. Jangan korang ajar letaklah Haji ya. Sial ayah dia dah pergi haji. Nampak? Okey. Setakat ini clear. Nampak persatuan ni Saya letakkan persatuan. Letak lagi persatuan. Di sini kita letak 2015 U. Saya suka kalau letak persatuan ni, saya terus tulis isu sinilah. Isu-isu. Isu semasa. Pelajar kena baca kenapa hari ni tak suka. Okey. Habis bab 2. Seterusnya bab 3. Buka modul kejuaraan tengok bab 3. Apa yang keluar dalam modul kejuaraan bab 3? Okey, di sini saya letak 2 video yang saya dah buat. Pelajar mungkin perasan, pelajar mungkin tak perasan. Satu saya tak buat. Ini video yang dah ada. Video bimbingan. Okey, tengok dalam modul kejuaraan ciri-ciri negara bangsa. Awal-awal buku teks kita. Kalau pelajar tengok di sini, awal-awal dalam bab 3 ni. Ini ciri negara bangsa. Muka surat 73, 74. Okey, 73, 74. Kalau kita tengok dalam SPM, kali terakhir di soal tahun 2007. Tapi kalau SPM ulangan, kali terakhir 2018. Ciri negara bangsa ini dia sampai real politik. Jadi kita tengok di sini.
Kalau kita nak masuk sini 2007 dan 2018 U. Ini termasuk juga real politik Real politik ada berapa negara? 3 negara. Okey, sebut. Amerika, Itali, Jerman dan Madinah. Dia nak bandingkan. Cuba tengok, buka tengok. Teruk dia sign macam ni. Kalau macam ni, macam mana kita nak pergi A+ ni? Dia mesti letak soalan banding. Bandingkan real politik Itali dengan Jerman. Tengok. Real politik ni kalau pelajar tengok, dalam SPM tak pernah keluar Tetapi kalau kita tengok dalam SPM ulangan pun CP-CP saja. Okey. Pelajar boleh nampak. Seterusnya warisan negeri Melayu. Bila warisan negeri Melayu ni terakhir soal. Yang ini saya tak berikan pemberatan sangat sebab tahun lepas dia dah keluar. 2019 Kelantan. Tapi kita tengok juga tajuk Negeri Sembilan. Tengok Negeri Sembilan ni. 2013 kali terakhir. Di sini nampak warisan. Sini baru keluar tahun lepas. Dah keluar Tetapi Negeri Sembilan, 2013. Terengganu tak pernah keluar. Tak pernah keluar. Iktikan ilmulu bi'tadil ilsulu. Sudah. Macam mana nak ngeja ni? Kalau Negeri Sembilan, dia mesti tanya tentang apa? Dia mesti tanya tentang demokrasi. Demokrasi. Macam mana kita nak buktikan demokrasi di Negeri Sembilan? Siapa yang dia punya pelantikan daripada mana? Daripada bawah naik ke atas. Tengoklah gambar dalam tu. Kalau ada sticky note, tampal. Sebab bila saya cerita ni, pelajar nampak. Daripada bawah sampailah pelantikan yang dipertua. Pelajar nampak ada konsep muafakat. Betul? Okey. Ini ialah bab 3. Kalau kita tengok tema ini, tema 9, 10, 11, tema 12. Ini tema 12 ni. Ini. Tema 12 ini satu soalan akan keluar. Kita tak tahu struktur atau esei. Kalau tengok tahun lepas, tema ini tak keluar. Mana ada 2019? Tak ada. Tema ini dah ada, bab 3. Tahun lepas kita 3 pun keluar, ini pun keluar. Jadi kita kena hati-hati. Ini ialah tema yang ke berapa? 11. Paling panjang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling banyak. Okey. Jelas bab 3? Okey, tengok bab 4. Bab 4 ada Melayu Union. Ada Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini saya buat 2 video. Video yang tingkatan 4 tu pun pelajar boleh tengok. Sebab tajuk sama, soalan pun sama. Tingkatan 4 pun belajar Dia belajar dalam bab 5. Awak belajar bab 4. Dia orang belajar lagi detail. Baik. Kalau kita tengok di sini, dia ada 3 di sini. Usaha. Nampak ciri dan sebab. Jadi kita tengoklah siapa tokoh Persekutuan Tanah Melayu ni yang awak ingat? Datuk On Jaafar. Baik. Kalau kita tengok di sini, Melayu Union ni kenapa kita tak tekankan? Mungkin sebab baru keluar 2018. Okey. Persekutuan Tanah Melayu kali terakhir dia keluar. Tengok langkah. Langkah ni usahalah Langkah. Kalau kita tengok kali terakhir dia keluar, ini usaha. Tengok sini. Ini langkah lah. Mengapa? Kali terakhir dia keluar ialah tahun 2012. Dan SPM ulangan 2014. Ini 2012 dan 2014. U. Jadi kalau pelajar nak rujuk, kita rujuk sinilah Kalau kita nak cemerlang, kita kena kuasai
Lainlah pelajar yang pagi tadi saya buat program bantu lulus. Siap makan lagi. 50 pelajar. Sepatutnya sekolah lain datang. Tapi oleh kerana COVID, tak dibenarkan oleh jabatan. Sekolah kita saja terlibat. Next, program Cemerlang. Saya rasa sekolah pun kita. Sekolah kita sebagai tuan rumah. Jadi awak doa lah nama awak naik. Tetapi mesti ada pelajar lain datang. Biasa 5 orang je. Siapa yang dapat, saya tak tahulah. Biasa JPN yang akan pilih lah. Ataupun PPD, program PPD. Jadi kita tengok ni bila kita nak baca, oh sini tengok. Dia akan tanya apa? Ciri-ciri. Dia akan tanya usaha. Dia akan tanya faktor. Tengok soalan tahun 2009 ni, berapa markah ni? 10. Mak oi. 10 markah. Jadi jangan terkejut. Sekarang lepas sukatan baru ni belum pernah lagi markah lebih pada 8. Tak tahulah awak ni calon yang spesial. Belajar 2 tahun lebih. Periksa pun melangkau tahun orang. Pinjam. 2021. Sekolah pun tak pernah orang sekolah bulan 12. Kau mau sekolah bulan 12. Mencerita sejarah juga. Tak pernah lagi orang cuti 4 bulan. Kau mau mencerita sejarah cuti 4 bulan. Cuti 4 bulan. Belajar 4 bulan. Macam sekolah di Eropah pula kita ni. Tapi ada sekolah-sekolah yang belum buka. Macam di Kedah, Sanglang. Cuti 2 minggu. Kita syukurlah. Kita dah boleh belajar dalam suasana yang baru. Kita jaga diri kita. Siapa nak jaga lagi kita lah. Okey. Sebab Seri Iskandar dah ada tempat kuarantin. Hati-hati. Betul? Baca kan? Hotel di hotel. Nama pun di hotel. Di hotel lah. Tempat kuarantin bagi orang luar. Baik. Next. Ini kita laju sikit. Kenapa tidak kita nak fokus. Tapi sebab ini kita akan ulang juga. Sebab tahun lepas dah keluar SPM ulangan 2019. Okey. Ini tengok. 2012. Okey. Cikgu, kenapa bab 5 banyak? Ada pelajar tanya 5 SK. Cikgu, kenapa bab 5 banyak? Kalau pelajar tengok bab 5 yang tak ada adalah sistem ahli. Sistem ahli tu yang saya buat video. Tapi pelajar cuba tengok, saya buat video Pakatan Murni. Tak ada video Suruhanjaya Red. Sebab Suruhanjaya Red ni tidak pernah disoal. Tak pernah. Jadi kita tak ada nak rujuk apa. Kita hanya boleh tengok di sini ialah tentang tokoh isu. Kalau Pakatan Murni, ini antara yang kerap jugalah. Kita tengok tengok Pakatan Murni. Sistem ahli dah keluar tahun lepas. Ini saya bagi tahu Pakatan Murni kali terakhir dia soal tahun 2015. Pelajar saya dah bagi tahu dalam buku teks pun dah tanda kita kena memahami tentang usaha-usaha yang ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Betul? Tengok balik buku teks awak. Kalau awak tak tengok, tak boleh buat apalah. Yang ini kali terakhir keluar bila? Kita tengok 2015. 2015. Kita tengok tentang mak usaha. 2015 ni Okey. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sikitlah Tengok juga. Yang tak ada ni kita akan buat dalam kelas. Sebab kita sekarang ni tak dibenarkan buat kelas tambahan. Tak dibenarkan. Bermaksud kalau berpanjangan kita memang tak ada kelas tambahan. Sinilah. Ini sepatutnya dalam kelas tambahan. Tapi tak boleh buat. Kalau buat, tak ada salah. Tapi takut jadi isu lah. Masa buat kena COVID pula. Jangan main Walaupun kita buat. Tapi kalau online tak ada masalah. Online tak ada masalah. Baik. Peranan tokoh mereka. Pelajar boleh tengok juga. Gambar-gambar yang di belakang. Sekali dekat buku teks awak. Jumpa kan? Okey, kita tengok yang seterusnya bab 6. Okey. Bab 6. Saya sangat-sangat tekankan tengok Suruhanjaya Red tak pernah keluar. Isi tokoh mereka tak pernah keluar.
saya cukup tekankan apa dalam bab 6? Kalau awak tanda dekat buku awak tahu. Apa yang saya tekankan? Dalam bab 6, Suruhanjaya Qobot. Baik. Di sini saya memang tekankan sangat tentang Suruhanjaya Qobot. Kenapa? Kalau kita tahu Qobot ni, banyak benda yang kita tahu. Ini. Suruhanjaya Qobot ini terletak dalam langkah pembentukan Malaysia. Ini. Kita ada JPPK, kita ada JAK, kita ada isu. Ini dua bukti. Pelajar tengoklah. Ini pun bukti. Maksudnya kena ada bukti. Kita dah tahu dah soalan popular dia tanya itu. Jadi bila kita nak baca, kita kena tahulah bahagian itu. Tentang Suruhanjaya Qobot ini juga dah lama tidak disoal. Ini 2013. Perjanjian Malaysia ni pernah keluar ke? Kalau pernah keluar ke perjanjian Malaysia? Kalau pernah tengok? Tidak pernah. Tapi di sini ada sikit langkah pembentukan Malaysia ni. Nampak? 16 September. Tapi adakah dia berkaitan dengan perjanjian? Tak ada. Tak ada soal lagi. Jadi hati-hati dengan soalan yang semua soalan tajuk yang belum pernah disoal. Kalau boleh kita tidak pernah disoal. Kita baca. Baik. Untuk ini, tajuk ini, saya tak ada buat video. Tapi ada video bimbingan kelas e-didik. Betul? Video e-didik. Video e-didik ni daripada bab 5 lagi. Ini pun video e-didik. Pelajar boleh tengok saya buat secara detail di situlah. Kalau awak tak nak tengok, terpulang. Saya punya tanggungjawab, selesailah. Jangan tarik bila saya nak masuk syurga esok, tarik kaki saya. Tarik, minta maaf cikgu ni tak ngajar pun. Nak dapat A tak ngajar. Tarik lah, saya cakap saya dah ngajar. Gamer ni tengin, tak nak tengok. Macam mana? Kita buat awak tak nak tengok, nak kata apa kan? Sebab kita bukan bagus sangat. Baik. Kalau tengok video e-didik ni banyak lagi. Pelajar boleh tengok video e-didik ni. Sini semua ada video e-didik. Saya letak balik. Sampailah bab ini semua ada video e-didik. Okey. Tengok Okey, habis bab 6. Bab ni 6 ni saya sangat detailkan tentang Akta Malaysia dan Perjanjian Malaysia, betul? Kau ingat balik? Yang saya mesti awak ingat bahasa Melayu, Islam, apa lagi? Melayu je. Lagi? Dah lupa macam mana. Seronok tu pasal. Hak imigran, betul lagi? Dah, bagus. Lagi lupa lagi, bagus. Tak dapat lagi A+. Jangan lupa melejak tahun depan. Okey. Itu bab 6. Bab 7. Kita dah habis bab 7 ni. Yang ini memang pelajar boleh tengok secara detail lah dalam channel saya lah. Santai Sejarah SPM. Kita tengok tentang Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kita dah detail Dewan Negara panggil apa, Dewan Rakyat panggil apa, berapa ratus orang dan sebagainya. Tengok sini. Ini ialah bab 7. Kita tengok pernah ke soal tentang Dewan Rakyat dan Dewan Negara ni. Ini sistem yang ni Raja Perlembagaan ni. Kalau kita tengok di sini, mana Dewan Rakyat, Dewan Negara? Mana Dewan Rakyat? Ada? Tidak pernah disoal. Tak pernah. Jadi kita hati-hati yang ini. Tambah pula dengan isu-isu semasa ni kita tengok tentang bagaimana dia dipilih, tempoh masa dan sebagainya. Tidak pernah disoal. Ni pun TP soal. Kita tengok sini Kalau kita tengok tajuk sistem Raja Perlembagaan yang di Pertuan Agong bidang kuasa dah keluar Okey. Proses penggubalan undang-undang. Saya terangkan apa itu akta, apa itu enactment, apa itu apa lagi? Satu lagi apa? Ordinance. Good. Kalau itu yang ini pernah disoal. Ini nampak. Tahun 2016, tahun 2015 dia dah soal dah.
tentang Badan Perundangan. Yang ini kalau tak tahu fakta, jangan cuba-cuba jawab. 2016 dan 2016 view. Fakta. Lambang, ini tajuk paling popular lah. Saya pun tak tahu kenapa dia popular. Daripada 2 tahun terakhir ini, tajuk ini memang paling popular dalam percubaan. Ada 3 Lambang ni ada apa? Yang pertama apa dia? Kita belajar yang pertama sekali apa? Jata negara. Yang kedua kita belajar tentang bendera Malaysia. Yang ketiga kita belajar tentang lagu negaraku. Jata dia tak ada sejarah sangat. Pendek. Tetapi lagu negaraku, bendera Malaysia, dia ada sejarah dia. Yang pelajar kena tengok lagu negaraku ni daripada mana. Sebelum ni nyanyi lagu apa? Siapa cipta bendera? Yang ini kita kena tengok. Okey. Okey, jelas? Setakat ni okey? Nak habis ni Okey, seterusnya dasar pembangunan ekonomi. Ini tajuk baru kita buat. Video ada. Sukan untuk perpaduan pun ada. Ini video yang saya buat minggu lepas. Akta bahasa kita dah bincang secara detail dalam kelas minggu lepas. Awak hadir tak hadir, saya tak boleh kata apa lah. Dasar pembangunan ekonomi kita bagi tumpuan tajuk apa? DEB. Ingat balik. Sebab Melayu ni cepat lupa. Belajar minggu ni, minggu depan lupa. Sebab kita kena sentiasa baca. Saya pun lupa juga. Tengok. Ini tajuk pembangunan ekonomi Kita tengok sini. Ini di bawah pembangunan ekonomi. Dia ada 8.1. Kalau kita tengok sini. Ini Rida. Rancangan Melaya kedua tidak pernah ada soal. Yang ini Felda. Tahap kedua. DEB. Kali terakhir bila keluar? Allah lamanya. 2006. Awak umur berapa tahun ni? Berapa tahun, Madan? 5 tahun? 3 tahun. Masih letak puting bawa rantai lagi jalan, kulu kilir, pakai pampers. Itu lagi terkedik-kedik. Masa tu orang suka cium kita kan. Cium baby ni suka orang suka peluk kita. Kita kalau boleh kita nak bayangkan seronoknya jadi baby. Semua nak dapat. Nangis orang datang. Cuba awak nangis sekarang siapa datang? Siapa menyampah tengok dah tutup nangis. Nampak? 2006. Ini lama Sukan untuk perpaduan. Ini ialah tajuk apa? Sukma. Kita dah detail minggu lepas. Tajuk Sukma yang kali akhir keluar kita tengok di sini. Nampak dasar. Ini mana? Rancangan perpaduan kita tengok tentang sukan. Ini bahasa nampak? 2014. Kalau tengok dasar kebudayaan 2017. 2013. Lamanya bahasa pun lama tak keluar tengoklah sini. Ini 2013. Ini 2014. Tajuk bab 8 ni boleh dikatakan hampir setiap tahun ada. Setiap tahun. Jadi kita dah tahu popular. Bacalah Akta bahasa pendek je, satu muka surat saja, takkan kita tak tahu baca. DBP, Bahasa Melayu, UKM, sekolah. Satu muka surat. Kenapa kita kena buat analisis ni minggu ini? Sebab kita minggu depan lagi sekolah cuti. Habis bulan 8. Betul? Cuti penggarah. Tinggal lagi sebulan saja. Dah takut dah kita ni. Jangan main-main dengan percubaan. Maka percubaan ni kalau awak nak mohon UTP, dia ambil kira kan? Ada setengah universiti dia nak tengok percubaan. Jadi percubaan kita kenalah TikTok Kalau tak TikTok pun baiklah Okey. Inilah tajuk yang terakhir yang kita akan belajar minggu ini. Penggubalan dasar luar. Yang ni banyak betul awak tengok kan? Kenapa kita tengok banyaknya cikgu bab ni?
Bab ini kalau kita nak tengok, bab yang mesti keluar. Ini tema sendiri. Dia tak campur dengan tema lain. Tema ini senang cerita wajib. Kalau kita nak tambah sini, kita insert sikit. Dah tak nak keluar pula Tema ini kalau kita nak tambah, saya letak shape di sini supaya dia nampak dengan lebih jelas kita letak mana yang cantik sikit. Okey ni. Pada saya kalau nak letak ini macam inilah. Ini. Ini wajib. Tema ini wajib, bukan sunat. Wajib kita kuasai itu sebab saya kena slow and steady. Saya kalau tak ada pelajar dalam kelas cukup, saya tak nak buat. Sebab saya tak nak ulang 2 kali. Kenapa? Satu esei di sini. Itu sebab pelajar yang cerdik, dia akan jawab bab ini dulu. Dapat saya soalan esei pertama ialah bab 9 tingkatan 5. Kenapa? Baru belajar. Itu kalau boleh saya nak habiskan bab ini 2 minggu sebelum exam. Supaya tengyang-nyang cikgu ni cakap. Kebetulan keluar pula. Ingat balik. Tapi macam mana kita pun nak ulang kaji tingkatan 4 juga Baik. Kita nak tengok tajuk di sini, penggubalan dasar luar. Okey, tengok tajuk penggubalan dasar luar. Jumpa tak? Okey, cuba tengok dekat buku teks. Okey, penggubalan dasar luar muka surat 237, 238. Kali terakhir keluar tengok 2004, SPMU 2014. SPM 2009. Baik, saya letaklah sini 2009 dan 2014. Di sini 2009 dan 2014 U. Jadi bila kita nak masuk sini, kita kena tahu tentang faktor-faktor. Yang ini mungkin saya tak buat video pun. Saya tak nak buat video bab 9 ni. Saya nak detailkan. Saya nak buat kelas di YouTube live bab ini. Sebab banyak permintaan daripada sekolah-sekolah lain. Cikgu ni buatlah bab 9 ni. 1 jam saya boleh habis kot saya nak buat di YouTube live tajuk ni. Okey. Faktor. Kalau kita tengok yang kedua, ASEAN. ASEAN, OIC, Negara Selatan, Commonwealth. Ini sekali. Dia pair sekali. Nampak Malaysia dan hubungan antarabangsa. Commonwealth ini 2013. Commonwealth 2013. Pelajar tulis, catat kat buku tu Okey. ASEAN, cuba kita tengok ASEAN. Okey. Kalau tengok ASEAN, Malaysia dalam Pertubuhan Negara Serantau ASEAN ni. ASEAN ni kali terakhir soal ialah 2016 dan 2018 U. Tapi jelasnya ialah 2016. Ini 2016. ASEAN 2016. OIC, Pertubuhan Negara-Negara Islam. Okey, tengok. OIC, ada tak OIC keluar ni? Kalau tengok OIC ni, sedikit pecahan saja dia ambil tahun 2011. Nanti kita akan tengok sini. 2011. Dan seterusnya negara-negara selatan. Tak pernah disoal. 250. Okey. Barulah kita pergi yang terakhir. Ini bahagian yang ketiga. Tajuknya ialah cabaran masa depan. Ini biasanya kebat lah. Tahun lepas dah keluar. Ini saya tak beri penekanan sangat lah. Sebab tahun lepas dia dah keluar tentang globalisasi. Tapi ini kita baca jugalah jadi supaya pelajar nampak keperluan memahami tajuk-tajuk ni. Kalau kita tengok balik. Saya letak kat tengah bagi cantik sikit Kita tengok balik tajuk kita. Nanti saya hantar dalam grup, pelajar boleh dapat lah. Sebab saya tanda macam ni lebih cantik. Sebab ini ada dalam modul kita. Tapi awak tak print kan? Print ke? Berapa orang yang print? Kalau print senang catat. Ada yang tak print tak silap saya.
Ini mana yang pernah disoal? Ini tidak pernah disoal ni. Tidak pernah disoal. Jadi kita nampak. Jadi kita dah tahu tajuk apa kita nak baca. Tajuk ini sekadar pandangan tak semesti ni ni Cik Gani cakap tak keluar pun. Nampak sangat ngombok orang tua ni bohong saja. Dosa besar. Ini berdasarkan pandangan kita, tajuk fokus daripada modul kejar A. Jadi kalau kita tengok, kita dah sampai di sini. Tambah pula dengan bab-bab tingkatan 4. Ini tajuk pulang kaji. Kalau pelajar nak salin, boleh salin. Tak ada masalah. Kalau nak buka video, awak tak nak buka. Salin. Supaya kita nampak dengan jelas. Saya rasa perkongsian saya sampai di sini cukup. Pelajar boleh salin untuk dapat maklumat lebih lanjut. Terima kasih.